4.2 Pertahanan badan. Baiklah, rujuk Raja 4.4 untuk mengetahui 3 mekanisme pertahanan badan. Yang pertama adalah mekanisme pertahanan spesifik, mekanisme pertahanan tidak spesifik. Barisan pertahanan pertama adalah lapisan kulit. Barisan pertahanan kedua adalah melalui tindakan sel darah putih yang melawan patogen melalui fagositosis. Manakala pertahanan terakhir iaitu pertahanan spesifik, pertahanan barisan ketiga adalah melalui tindakan antibodi. Okey, anda boleh lihat ke setiap mekanisme pertahanan badan. Okey. Setiap penerangan dinyatakan di setiap barisan pertahanan. Okey, yang pertama iaitu kulit. Apabila patogen melalui kulit, okey, kita rujuk ya. Kulit manusia terdiri daripada lapisan yang liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Jadi patogen hanya boleh melalui kulit sekiranya ada luka ataupun tercedera, peluh dan sebum. Sebum ni suatu minyak yang terhasil daripada rembesan di kulit. Ia mengandungi bahan kimia yang boleh memusnahkan mikroorganisma. Okey, sambil kita layan lagu Korea, kita tengok juga nota kita ya. Okey, membran mucus. Membran mucus ialah suatu membran yang melapisi salur pencernaan dan salur pernafasan. Mikroorganisma yang memasuki salur pernafasan akan ditapis oleh bulu hidung dan diperangkap oleh mucus. Maksudnya ada cecair dekat hidung kita. So cecair ni yang tolong perangkap patogen di dalam rongga hidung. Lilin di dalam telinga kita. Jangan kata ada tahi telinga je. Dalam telinga kita pun ada lilin. Air mata pada mata kita lah dan juga lendir pada bahagian faras. Ni perempuan punya alat sulit. Ada lendir yang membantu berfungsi sebagai antiseptik, iaitu untuk memusnahkan patogen. Baik, kita rujuk balik barisan pertahanan kedua melalui operasi fagositosis. Yang ni diambil peranan dia oleh sel darah putih lah. Sel darah putih ni akan mendekati patogen, lalu dia membuat suatu bukaan seperti macam nak makan lah, dia buka mulut dia. Okey, dia hampiri patogen, dia keliling patogen. Lepas tu apa yang dia buat, dia akan makan patogen tu dan patogen tu akan dicerna. Okey, menggunakan enzim lah. Dan kemudian apabila patogen ni dah mati, dah dihidrolisis, dah dicerna, patogen ni akan disingkirkan daripada sel darah putih. Okey, barisan terakhir iaitu barisan pertahanan ketiga melalui sistem keimunan badan. Okey, apa maksud imun? Keupayaan, kebolehan sistem badan kita melawan sesuatu patogen sebelum badan dijangkiti sesuatu patogen lah. Okey, ia melibatkan penghasilan antibodi. Maksudnya badan kita ni Allah dah cipta ada tentera. Jadi tentera ni dibuktikan melalui antibodi. Jadi antibodi ni akan melawan patogen yang telah menembusi barisan pertama dan barisan kedua. Jadi apakah antibodi? Antibodi ni suatu protein. Ia dihasilkan oleh sel darah putih dan diletakkan ke anggota sasaran dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen. Dah benda pula masuk antigen. Okey, antigen ni pula jasad asing, benda asing, bahanlah asing daripada luar tubuh kita.
Okey, dan ia menyebabkan badan kita dirangsang untuk menghasilkan antibody. Antigen terdapat pada patogen, molekul toksin, sel darah daripada kumpulan darah yang berbeza. Contoh, saya darah O, tiba-tiba masuk. Saya nak buat pemindahan darah. Saya kekurangan darah. Jadi tiba-tiba orang yang nak derma kat saya tu darah A. Jadi A dengan O tak boleh dipindahkan. Maksudnya A tu saya tak boleh terima darah kumpulan A. Jadi antibody ni akan kesan. Dia akan anggap kumpulan darah A ni adalah antigen. Maka dia akan diserang lah. Itu contoh barisan pertahanan ketiga. Okey, sambil layan lagu tu kita sambung lagi Okey, seterusnya kepentingan imunisasi. Baik, imunisasi merupakan suatu usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif. Pada siapa? Pada bayi, pada kanak-kanak, orang dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Seperti situasi sekarang, kita sediakan diri kita ambil vaksin untuk COVID-19 lah. Jadi jangan kata vaksin ni penyakit, bukan. Okey, adakah vaksin selamat? Ni ada student tanya kat cikgu dia. Ya, selamat. Vaksin yang digunakan oleh KKM telah pun dinilai, telah pun diuji, telah pun ikut standard antarabangsa Okey, seterusnya. Okey, vaksin ialah sesuatu antigen yang kita perolehi daripada sebahagian ataupun sedikit je pun struktur virus tersebut. Lepas tu kita lemahkan dia, kita matikan dia supaya kita anggap ia sebagai musuh. Jadi antigen ni masuk dalam tubuh badan kita, dia merangsang sistem imun tubuh dan badan kita respon. Maka badan kita menghasilkan antibody untuk menyerang antigen tersebut. Jadi bayi yang pertama kali kita perlu bagi suntikan beberapa jenis vaksin. Anda boleh rujuk jadual 4.4. Di sini ada umur bermula daripada bayi itu dilahirkan 0 bulan sehingga ia berusia 15 bulan. Maksudnya setahun 3 bulan lah. Okey, so setiapnya anda boleh tengok sendirilah apa yang disuntik. Contoh, lahir-lahir je dapat BCG. Kemudian dapat suntikan hepatitis B. Ini yang batuk kering ni, penyakit batuk kering bahaya dan seterusnya lah. Ada 3 dos semua untuk hepatitis B. Lagi kita akan dapat 3 serangkai DTaP. Okey, pada usia bayi 2, 3 dan 5 bulan. Jadi ini antara contoh, saya tak akan explain satu persatu lah Okey, seterusnya. Keimunan terdapat 2 jenis. Yang pertama, keimunan pasif dan keimunan aktif. Keimunan boleh dikelaskan pada 2 lah. Mari kita lihat. Kedua-dua jenis keimunan ini ada 2 pula, iaitu secara semula jadi dan secara buatan. Kita boleh lihat info sains tu, jangan lupa. Antibiotik yang kita makan akan dikumuh keluar daripada badan kita dan dosnya akan berkurangan. Kenapa antibiotik? Sebab kadang-kadang badan kita tak boleh hasilkan antibody, jadi kita ambil lah ubat luaran seperti antibiotik untuk membunuh mikroorganisma lah ataupun patogen. Mari kita lihat contoh graf. Untuk yang ni memang tak ada choice, awak perlu baca dan awak perlu ingat graf. Perlu hafal bentuk graf. Keimunan aktif ada 2, buatan, semula jadi. Sama je, pasif pun ada 2, buatan dan semula jadi. Untuk yang buatan, kita lihat
Okey, badan menghasilkan antibody secara sendiri. Maknanya badan kita hasilkan secara semula jadilah apabila dirangsang oleh antigen. Okey, contoh. Buatan kita tengok dulu buatan. Terhasil apabila kita dapat suntikan vaksin. So yang ni kita panggil keimmunan aktif buatan. Okey, ini contohlah graf dia. Suntikan pertama, suntikan kedua. Suntikan pertama ni baru nak rangsang antibody. Maksudnya baru nak kenal. Suntikan kedua dah ada antibody. Jadi kita tengok graf tu meningkat. Boleh rujuk graf ya. Okey, untuk keimunan aktif semula jadi. Bila kita dapat? Ni kita terhasil apabila seorang sembuh daripada serangan penyakit. Boleh tak relate dengan COVID-19? Boleh. Itu salah satu contohlah. Badan kita hasilkan antibody secara semula jadi bila kita diserang. Okey, keimunan berpanjangan selepas jangkitan kali kedua lah. Jadi itu tak ada masalah. Awak boleh cuba lihat graf dan baca bentuk graf. Okey, seterusnya. Keimunan pasif buatan, keimunan pasif semula jadi. Okey, kita lihat yang buatan terlebih dahulu. Ia terhasil apabila kita mendapat suntikan antiserum ke dalam badan pesakit. Apakah itu antiserum? Okey, antiserum ni akan melawan patogen penyakit tersebut tanpa ganggu sistem keimunan pesakit. Okey, antiserum adalah darah cecair jernih yang mengandungi antibody. Maksudnya serum ni adalah antibody. Sebab tu kita panggil dia buatan, kita buat antibody kat luar. Yang luar lah. Okey, keimunan adalah segera dan hanya sementara. Boleh rujuk bentuk graf. So yang ni saya akan ingat macam kapal layar. Sirip kapal layar. So dia ada dua. Itu saja cara nafas saya. Tak ada cara lain dah. Okey, untuk semula jadi terhasil apabila bayi yang baru lahir ataupun anak yang baru lahir tu dapat antibody daripada susu ibu dia. Sebab tu penting susu ibu. Okey, sebab dalam darah ibu tu sendiri ada dah antibody. Dikongsi oleh anak melalui dinding plasenta lah. So keimunan ini hanyalah sementara. Sementara dia bayi tak boleh lagi nak hasilkan antibody. Jadi daripada mak lah. So jangan derhaka pada ibu kita ya. Sebab mak segala-galanya. Bapa pun, tapi mak mak tu lebih kasih sayang mak tu beri pada kita. Contohnya antibody Saya bagi contoh lah ya. Okey, ia berlaku dalam tempoh beberapa bulan pertama selepas bayi dilahirkan. Okey, boleh rujuk graf lah. Okey, mula-mula tinggi, lepas tu mendatar. Lepas tu dah turun balik dah. Okey, seterusnya punca keimunan, sistem keimunan menjadi lemah, terdedah pada pencemaran udara, terdedah kepada racun serangga pestisida, mengalami tekanan perasaan, ambil gula secara berlebihan. Bagaimana nak atasi? Okey, rehat, tidur yang cukup, riadah, hirup udara segar. Sekarang dah tak boleh tapi tak apa. Keluar rumah, tengok pokok, siram pokok, hirup udara segar. Okey, tidak merokok. Katakan tidak pada rokok sebab terdedah kepada asap rokok lebih bahaya ya. Melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, sekian. Terima kasih.